Hai dan Assalamualaikum. Grup kami terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, saya, Nik Muhammad Syakirin bin Iksanah Abidin, Ahmad Syafiq bin Hamdan, Anin Sofia binti Zahiruddin, Aina Nadira dan juga Muhammad Nizar. Grup kami telah memilih Meta sebagai salah satu syarikat untuk membentangkan dalam pembentangan ini. Dalam bahagian pengenalan, kami telah menceritakan tentang kebocoran data yang bermaksud aktiviti melepaskan maklumat selamat atau peribadi secara sengaja atau tidak sengaja. Antara maklumat yang bocor ialah seperti perincian kad kredit, maklumat persendirian, rahsia milik syarikat ataupun harta persendirian. Kebocoran data oleh salah satu anak syarikat Meta iaitu Facebook telah menyebabkan lebih 2.23 milion pengguna terjejas. Perkara ini turut menyebabkan saham mereka menurun sebanyak 4.9%. Dalam bahagian pengenalan juga kami telah menceritakan tentang tulang belakang Meta iaitu Mark Zuckerberg. Itu seorang model media, usahawan internet dan dermawan dari Amerika Syarikat. Hai, nama saya Aini Sofia. Saya akan membentangkan latar belakang Meta yang dulunya dikenali sebagai Facebook. Laman rakayaan sosial thefacebook.com memulakan kejayaannya pada Februari 2004. Pelajar Harvard yang menyertai perkhidmatan itu dapat menerbitkan foto diri mereka serta maklumat peribadi tentang kehidupan mereka, seperti jadual kelas dan kumpulan yang mereka memiliki. Popularitinya semakin meningkat sehingga ke pelajar dari kolej terkenal lain seperti Yale dan Stanford. Menjelang Jun 2004, lebih daripada 250,000 pelajar dari 34 institusi telah menyertai dan syarikat besar seperti Mastercard mula membayar untuk didedahkan di laman pada tahun yang sama. The Wall telah diperkenalkan kepada profil dalam talian ahli pada September 2004. Ciri yang kerap digunakan ini membenarkan rakam pengguna untuk menerbitkan kandungan The Wall mereka dan menjadi bahagian penting dalam komponen sosial rangkaian. Facebook mengatasi MySpace sebagai laman web rangkaian sosial paling popular pada tahun 2008. Dengan keluaran livestream, syarikat itu juga mengambil bantahan kompetitif terhadap peningkatan populariti Twitter. Rangkaian sosial yang menyediakan suapan siaran langsung seperti perkhidmatan berita daripada individu yang pengguna ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam biru warna. Baik, saya akan teruskan dengan protagonis. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya sendiri iaitu saya Ahmad Syafiq Hamdan 281064. Baik, dari segi protagonis, kami sebulat suara memilih Mark Zuckerberg sebagai protagonis di dalam isu yang terkait iaitu kebocoran data pengguna. Baik, nama sebenar beliau iaitu Mark Zuckerberg. Okey, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan beliau, yang mana beliau bersandang jawatan The Chief of Executive Officer CEO Facebook dan sekarang dikenali sebagai Meta. Baik, beliau dilahirkan pada 14 Mei 1984. Tempat lahir beliau juga di New York di Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan graduasi di universiti terkemuka iaitu Harvard University. Dia asal dalam membina platform social media yang terbesar ini iaitu ketika beliau masih di dalam tempoh pembelajaran di Harvard University. Baik, projek pertama beliau telah diukirkan atau telah dinyatakan oleh Mark Zuckerberg iaitu Course Match. Baik, perkara-perkara yang beliau lakukan ketika isu ini diperhangatkan, yang mana yang pertama, beliau membuat penegasan kepada Kogan dan firma Cambridge Analytica untuk mengalih keluar data-data yang diperoleh tersebut. Baik, yang nombor dua beliau telah lakukan iaitu membuang aplikasi yang berkaitan dengan Kogan sendiri. Yang ketiga, mengakui kesilapan secara terbuka dan membuat permohonan maaf secara terkemuka di dalam kongres yang dihadirkan oleh Mark Zuckerberg sendiri. Baik, yang keempat yang terakhir sekali iaitu menyatakan beberapa langkah dalam menghalang kebocoran data ini berlaku sekali lagi. Sambungan daripada penceritaan watak utama iaitu protagonis yang kami memilih iaitu Mark Zuckerberg. Okey, perkara yang beliau lakukan sekali lagi iaitu beliau telah mengaku atas kesalahan dan ingin bertanggungjawab atas isu yang diperhangatkan tersebut.
dan kriteria beliau boleh dikategorikan sebagai pemimpin yang menyalurkan maklumat serta berperanan sebagai penentu sesuatu keputusan. Baik, dari segi Leisure dan Ashwa 2007, 3 matlamat sebagai seorang pemimpin. Yang pertama iaitu kita boleh lihat dari segi interpersonal, penyalur maklumat serta pembuat keputusan. Dan beliau juga akur dengan pembayaran denda yang dikenakan oleh Federal Trade Commission iaitu FTC. Akhir sekali, perkara yang beliau putuskan bagi menyelesaikan masalah yang terkait iaitu kebocoran data, beliau memutuskan beberapa langkah kepada para penggunanya bagi mencegah daripada data mereka disalahgunakan oleh mana-mana pihak. Okey, baik. Yang pertama iaitu beliau telah menyemak secara terperinci aplikasi-aplikasi di bawah Facebook sendiri ataupun sekarang ini diberi nama sebagai Meta. Seterusnya, beliau juga meningkatkan sistem keselamatan untuk menjaga ataupun melindungi privasi para penggunanya ataupun data penggunanya. Seterusnya, aplikasi boleh disunting dan serta dihapuskan. Baik, ni dalam kategori yang mana aplikasi Facebook dahulunya tidak boleh menyunting privasi kita punya keselamatan seperti biodata, alamat email dan sebagainya. Baik, untuk sekarang ini Facebook telah menaik tarafkan ataupun telah meningkatkan taraf keselamatannya, boleh disunting serta boleh dihapuskan secara automatik ataupun secara kehendak kita sendiri untuk mana-mana privasi yang dinyatakan di dalam Facebook. Baik, seterusnya yang terakhir sekali beliau telah putuskan iaitu beliau dihapuskan secara automatik bagi data yang akses melalui Facebook. Hal ini kerana Facebook telah connect dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain seperti Canva dan sebagainya. Oleh itu, sekiranya pengguna beliau ataupun para pengguna yang di bawah akaun Facebook itu tidak mengguna selama 3 bulan, akan diterminate ataupun akan dihapuskan secara automatik oleh Facebook demi menjaga keselamatan dan privasi para penggunanya ataupun privasi data para penggunanya. Saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Hai, nama saya Aina Nadirah, matrix nombor 290021. Saya akan terangkan tentang masalah dalam kepimpinan. Pertama sekali, accountability. Apakah itu accountability? Untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, seseorang itu haruslah mampu bertanggungjawab terhadap perkembangan profesional dan peribadi pekerja-pekerjanya. Setiap keputusan seorang pemimpin amatlah penting dalam konstruk peribadinya. Accountability itu adalah motivasi dalaman serupa dengan sifat dan etika peribadi. Setiap perlakuan pemimpin berpengaruh terhadap semua pekerja di bawahnya. Jadi, apakah isu yang telah berlaku kepada Mark Zuckerberg? Dalam situasi Mark Zuckerberg dengan Meta, khususnya Facebook pada tahun 2014, Alexander Cogan dan organisasinya Global Science Research mengembangkan perisian bernama This is Your Digital Life. Aplikasi ini mengumpul data pengguna yang menyelesaikan ujian psikologi yang diberi. Cogan dapat akses 50 juta data pengguna Facebook kerana aplikasi tersebut mengguna maklumat sambungan Facebook. Menurut kata whistleblower Christopher Wiley, dia melaporkan yang Cogan memberi maklumat pengguna-pengguna kepada Cambridge Analytica untuk mempengaruhi keputusan pilihan raya dan menawarkan kandungan-kandungan pro-Trump. Jadi, bagaimana Mark Zuckerberg mengambil accountability atas isu tersebut? Setelah beberapa hari berdiam diri, ketua pegawai eksekutif ini mengatakan dalam Facebook bahawa dia menerima semua tanggungjawab untuk mengamankan pengguna data dan dia juga akan berusaha untuk pelanggaran serupa berulang. Dia juga memberitahu usaha Facebook dalam menyelesaikan pembocoran data untuk mengelakkan penyalahgunaannya di masa depan. Mark Zuckerberg juga mengata, "Saya yang mengasaskan Facebook dan saya yang bertanggungjawab atas apa-apa yang berlaku di platform kami." Dari sini kita boleh lihat, walaupun Mark mengambil accountability atas isu ini, tetapi dia juga berdiam diri dan tidak memberikan keterangan tentang isu tersebut terlebih dahulu semasa isu ini berlaku. Dia juga mengambil masa yang lama untuk mengakui kesalahannya. Etika dan moralnya sebagai pemimpin dapat dilihat sebagai tidak kompeten dan kesilapannya boleh mempengaruhi
prestasi pekerja-pekerja orang di bawahnya dengan teruk. Satu lagi masalah yang Mark Zuckerberg hadap adalah membuat keputusan. Ini kerana pemimpin perlulah pandai membuat keputusan kerana seorang pemimpin memegang jawatan yang sangat tinggi dan perlu membuat keputusan yang cepat yang akan impak syarikatnya dengan untuk meminimumkan kemungkinan kerosakan terhadap syarikat. Berdasarkan situasi yang telah diterangkan dalam slide sebelum ini, bagaimana Mark Zuckerberg sebagai pemimpin buat keputusan untuk Meta? Mark Zuckerberg membuat keputusan bahawa Facebook akan mengatasi kebocoran data dan mencegah penyalahgunaan privasi pengguna dari menjadi lebih drastik. Zuckerberg juga berkata bahawa Facebook akan menyiasat semua aplikasi yang mempunyai akses ke sejumlah besar maklumat sebelum rangkaian sosial mengubah dasar datanya pada tahun 2014. Facebook mengatakan akan audit mana-mana aplikasi dengan aktiviti yang mencurigakan dan melarang ke mana-mana pembangun yang tidak bersetuju untuk disemak. Walaupun Mark Zuckerberg sudah mengambil inisiatif dan membuat Facebook mengubah peraturannya untuk memastikan privasi pengguna-penggunanya dilindungi, keputusan yang dibuatnya tidak cukup cepat. Ini kerana dalam beberapa tahun itu, data-data pengguna ini sudah diambil dan disalahgunakan. Sebagai pemimpin syarikat yang besar dan mengendalikan maklumat beberapa bilion orang, Mark sudah sepatutnya meramalkan masalah berikut dan mengambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Oleh kerana itu, sebilangan besar data pengguna telah diambil dan mereka berisiko. Ketidakkecekapan Mark Zuckerberg hampir menyebabkan syarikatnya jatuh dan membahayakan nyawa-nyawa masyarakat umum. Seorang pemimpin haruslah tahu bagaimana untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam Binuddin dan saya akan meneruskan pembentangan saya, iaitu membuat keputusan dalam konteks kepimpinan. Sebelum membuat keputusan, pemimpin hendaklah mengenal pasti masalah. Hal ini demikian kerana ianya membantu pemimpin untuk merancang alternatif yang sesuai bagi menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi. Mark Zuckerberg telah melakukan penyiasatan bagi mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya kebocoran data pengguna Facebook yang telah berlaku. Beliau menyiasat semua aplikasi pihak ketiga, iaitu aplikasi yang menggunakan akses data pengguna dengan kuantiti yang besar. Oleh itu, sebarang aplikasi yang berpotensi menyebabkan kebocoran data akan diaudit secara menyeluruh. Setelah Mark Zuckerberg mengenal pasti faktor yang menyebabkan kebocoran data pengguna berlaku, beliau telah menyediakan beberapa alternatif bagi menyelesaikan masalah tersebut. Alternatif yang pertama ialah mengalih keluar akses aplikasi yang telah tidak digunakan oleh pengguna. Sekiranya pengguna aplikasi Facebook tidak lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga yang memerlukan akses Facebook selama 3 bulan, Facebook akan membuang akses aplikasi tersebut daripada data pengguna. Selepas itu, alternatif yang telah dibuat oleh Mark Zuckerberg ialah menghadkan jumlah data yang dapat diakses melalui log masuk Facebook. Mekanisme log masuk Facebook akan menjalani pelarasan, iaitu Facebook akan menghadkan jenis data yang akan diminta oleh aplikasi pihak ketiga, iaitu nama, gambar, profil dan alamat email. Alternatif seterusnya yang telah dibuat oleh Mark Zuckerberg ialah menggalakkan pengguna Facebook untuk mengawal aplikasi pihak ketiga yang mereka gunakan. Facebook kini menunjukkan aplikasi manakah yang dipautkan kepada akaun pengguna dan membenarkan pengguna untuk memutuskan jenis data yang dapat diakses oleh aplikasi tersebut. Alternatif-alternatif tersebut telah dinilai dan didapati bahawa ianya telah berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Facebook, iaitu masalah kebocoran data pengguna. Ianya telah membuatkan data pengguna lebih selamat daripada penyalahgunaan data peribadi pengguna dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu,
Mark Zuckerberg telah memutuskan untuk mengekalkan pembaharuan yang telah dibuat tersebut bagi menjamin keselamatan data pengguna aplikasinya. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sebagai kesimpulannya, Meta adalah satu syarikat yang sangat lengkap. Organisasi Meta perlu berada di tahap terbaik dan peranan protagonis perlu sentiasa dimainkan kerana sentiasa menjadi perhatian media. Dan protagonis juga perlu memastikan kredibiliti dan persepsinya sentiasa terjaga supaya dapat menjaga imej syarikat. Sekian saja pada guru kami. Terima kasih.